Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'in. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Yang saya hormati Tuan Imam, Tuan Haji Muhammad, Tuan Ustaz Untuk Salah Abdullah, Bersama Terkuasa Masjid Al-Mustaqim Siap Kengal Pulih, tuan-tuan, puan-puan Allah sekalian. Pertama sekali, marilah sama-sama kita manjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana limpah kurnianya. Dengan rahmatnya dia beri masa kepada kita, dia beri tenaga, dia beri kesihatan, dia beri kesempatan pada malam ini dapat sama-sama kita hadir untuk solat maghrib berjemaah dan solat dan kuliah mingguan kita ni setiap hari Jumaat, tuan. Ini Selasa tu, saya tak ubah tarikh ni. Kemudian ini dan tarikh hari ni 13 November bersama dengan 27 Rabiul Awal. Dan hari ni tuan, hujan-hujan renyai sikit. Saya pernah main tadi pun ejah elok dah, tapi main hujan ni kereta pekat-pekat slow semua. Ikut kita daripada Kangak tu, main jalan apa tu, bawa pulai tu, main ikut belakang ni. Lambat itu jadi masbuk lah. Jadi pada ni kita sambung tajuk kita ni berkaitan dengan bab wasiat. Tajuk kedua tuan-tuan, kalau kita ingat balik minggu lepas kita sentuh bab wasiat yang pertama, yang mana kita tak boleh bagi wasiat ni lebih pada 1/3 tuan. Dan tajuk ini pula dia ada kaitan dengan tajuk minggu lepas, larangan wasiat bagi ahli waris. Dia nak wasiat tapi dia wasiat pula pada ahli waris. Sebab apa Nabi larang? Sebab apa tuan-tuan? Wasiat satu benda, asli lain. Ahli waris ni dia akan dapat meninggal saja, si mati tu kalau ada anak ke apa semua, dia ada hak-hak dia dah kena bagi. Kalau macam ayah meninggal, mak meninggal, dia ada kira-kira dia. Tiba-tiba kita pergi buh kuat atas pula wasiat, bagi double pula. Boleh dah, tambah lagi kuat atas lagi. Tu saya tahu dia. Jadi macam mana saya tahu dia? Tak boleh kita wasiat kepada ahli waris. Contoh kerana wasiat ni apa dia? Bagi fakir miskin, buat sekolah, buat masjid ke, contoh. Tak ada kena-mengena pun. Tapi ahli waris tu dia akan dapat hak-hak dia yang mana sepatutnya dia dapat. Kita bincang lagi apa cerita tentang wasiat yang mana yang Nabi larang kepada ahli waris ni. Sebelum saya nak pergi ke tajuk kita hari ni, kita akan tengok sikit tuan-tuan tentang rahsia ni Allah di sebalik musibah. Yang kata kita dah dapat musibah, ujian ni, dan apakah rahsia di sebalik musibah yang kita lalui ni tuan-tuan. Tansurullah yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Seorang mukmin senantiasa diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan berbagai macam jenis ujian. Dan ketika Allah Subhanahu Wa Taala menguji seorang mukmin, bukan berarti itulah tanda Allah Subhanahu Wa Taala tidak mencintai. Kita duk rasa kan Allah uji kita ni. Diuji-uji ni, aku ni duk besar boleh duk idak kena je ni. Lepas satu-satu tadi kereta accident, ni pula rumah pula tirih pula. Esok tak tahu apa pula. Contoh musibah-musibah ni. Kita rasa apa? Allah tak sayang kita, Allah tak suka dengan kita. Kita rasa lagu tu tuan-tuan. Sebenarnya macam mana tuan? Tapi Allah Subhanahu Wa Taala menguji orang-orang yang beriman kerana ada kebaikan-kebaikan yang Allah Subhanahu Wa Taala ingin berikan. Rupa-rupanya tuan-tuan, yang Allah uji-uji ni sebab apa? Allah nak uji iman kita ni. Kalau kata beriman tu tak mana iman. Hang kuat lari. Jom test tengok. 100 meter, 200 meter, 500 meter. Kereta hang laju. Jom lawan tengok. Skelo 2. Contoh. Dia mesti test. Baru tahu hang hebat tak hebat kita ni. Kan? Belajar pun. Pandai tak pandai. Test dulu.
matematik, bahasa Inggeris, apa ujian sebagainya. Oh, pandai betul dia ni. Jadi kita pun beriman tak? Beriman. Tapi macam mana iman kita ni? Mesti diuji dulu. Uji. Allah bagi ujian kepada kita. Oh, tengok, rupanya memang kita ni beriman betul tuan. Dan beriman saja tuan, dah Allah bagi tambah lagi. Diuji tadi satu, tapi ada benda yang Allah nak bagi di sebalik ujian tu. Di antaranya bagaimana disebutkan oleh Nabi SAW dalam sebuah hadis, tidaklah seorang mukmin atau seorang muslim ditimpa oleh penyakit atau yang lainnya. Kita orang Islam kita ni, orang beriman, orang Islam ni, mukmin, mukminat ke, perempuan ke, lelaki ke, ditimpa penyakit, musibah ke, apa saja tuan. Melainkan Allah Subhanahu wa taala akan menggugurkan dosa-dosanya sebagaimana gugurnya daun dari pohon. Jadi tak ada benda tuan, sakit kita, demam kita, kan, apa musibah yang berlaku ni, terantuk ke, apa ke, luka ke, tak lain tak bukan Allah nak menggugurkan dosa-dosa kita. Macam mana dosa tu tuan? Dosa yang mana? Kalau kita banyak dosa pun, bayangkan pokok yang banyak daun itu jatuh daun ke tanah tuan. Nampak kata Allah sayang kita sampai tahap tu. Tapi tak, diuji dulu kita. Test dulu, berjaya tak berjaya. Hadis Bukhari dan Muslim. Kemudian juga di antara hikmah Allah Subhanahu wa taala menguji hambanya dengan penyakit di badannya. Dijelaskan dalam hadis Nabi SAW bahwasanya penyakit itu bisa mengantarkan seseorang kepada derajat yang sudah Allah Subhanahu wa taala tetapkan untuknya. Nampak? Rupanya kan sakit yang kita ada ni, kecil manis ke, buah pinggang ke, darah tinggi ke, macam-macam lah penyakit yang kita ada ni. Tak lain tak bukan tuan, Allah nak angkat darjat kita ni. Bukan senang tuan. Satu pahala, satu benda ganjaran, dosa yang Allah ampun. Tapi darjat ni tingkatan. Syurga yang sama, tapi darjat berbeza-beza. Lagi tinggi darjat tuan, lebih mulia lagi di sisi Allah tuan. Jadi tuan, Allah nak angkat darjat kita. Tapi macam mana kita terima? Tabah dah, sabar dah, itu yang diuji. Nabi SAW bersabda, seseorang telah mendapatkan kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi kedudukan yang tinggi itu tidak bisa didapatkan dengan amalnya, tidak bisa didapatkan dengan ibadah-ibadahnya. Jadi Allah bagi kedudukan yang tinggi, tapi kedudukan tu tak boleh dicapai dengan pahala kita ni. Pahala biasa, sembahyang berjemaah sembahyang, tak. Kan? Rupanya ada pahala-pahala ni, ganjaran yang mana darjat tu dia kena boleh kod lain, laluan lain. Bukan laluan pahala biasa ni. Dites, diuji kesabaran kita dan sebagainya. Dan Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengujinya. Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepadanya ujian-ujian berupa penyakit-penyakit yang ada di badannya atau dengan sesuatu yang dia benci, sehingga dia bisa meraih apa yang sudah Allah Subhanahu wa taala tetapkan baginya dari kedudukan yang tinggi. Nampak ujian ni benda apa? Yang kita tak suka lah. Awak kena pula, apa lagi? Nampak? Kita mengeluh sebenarnya. Sebab apa? Kita beban masa pelik. Sebenarnya jangan beban tuan. Bila diuji itu, tanda Allah sayang kita. Allah ingat kita. Alhamdulillah, Allah teringat aku ni, Allah uji ni. Kalau betul tuan, kena ubah tuan. Ni dah main satu benda, bala lah, musibah ni apa, benda apa sial apa nak jadi ni, apalah depa ni. Contoh bukan kan. Bila main ujian, Alhamdulillah. Sebab apa? Allah nak angkat darjat kita. Ketika kita main ujian, duk marah, duk maki pula, duk hamun pula, dan tak sabar sebagainya. Itu tuan, jadi dosa balik pada kita. Sedangkan awal itu ganjaran bonus untuk kita, dapat pahala, dapat apa tu, darjat yang tertinggi tadi. Hadis Abu Daud. Kemudian juga ada satu hadis Nabi SAW yang menjelaskan tentang hikmah dan keutamaan orang yang mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW bersabda dalam sebuah hadis, "Yawaddu ahlul afiyati yaumal qiyamati hina yu'ta ahlul bala'i at-thawaba law anna juludahum quridat bil maqarid fid dunya." Orang-orang yang tidak mendapatkan ujian nanti di hari kiamat, mereka berangan-angan. Orang yang tak dapat ujian dekat dunia ni, tak diuji apa pun, akhirat nanti dia akan berangan tuan. Dia berangan. Iaitu ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala kepada orang-orang yang mendapatkan ujian di dunia, mereka berangan-angan seandainya kulit mereka itu dipotong-potong di dunia. Dan itu disebabkan karena mereka melihat betapa besarnya pahala yang didapatkan oleh orang-orang yang mendapatkan ujian di dunia ini.
Nampak tuan? Jadi tuan, kalau kita tahu tuan ganjaran Allah bagi hebat apa kan, yang Allah angkat darjat orang yang diuji ni, kita akan pulut tuan. Nak lagi diuji, nak lagi. Sebab apa? Kita rindu Allah. Nak balik pada Allah tuan dengan darjat yang tinggi, pahala yang banyak, dosa diampun tuan. Di ujian tadi dosa dibuang. Satu benda. Apa tu? Pahala diangkat. Apa pahala diberi. Dan tadi apa tu ganjaran pula, apa tu? Darjat diangkat tuan. Semua benda tu tuan kita nak tuan. Alhamdulillah, apa yang jadi tuan, kita balik pada Allah. Ini hujan coronavirus ni, kalau ikut beban perlih duit elok ni, dua orang tu pula pecah pula ikut perlih. Kita kata tuan, sabar tuan. Mesti ada apa? Ada dia punya, ada ganjaran di sebaliknya. So kita kena jagalah. Pakai mask, jarak satu meter sebagainya. Kemudian kita amalkan basuh tangan, kemudian kita berdoa tuan. Pagi petang Nabi ajak kita baca bismillahillazi la yazuru ma'asmihi syai'un fil arzi wala fis sama wa huwas samiul alim. Baca pagi 3 kali pagi, Allah jaga pagi itu subuh sampai ke asar. Baca pula asar tuan 3 kali, Allah jaga pula asar tu sampai ke esok pagi subuh. 24 jam tuan. Baca tuan. Jadi mudarat apa tuan? Di langit ke di bumi ke, Allah akan jauh dari kita tuan. Kalau coronavirus ni tuan di bumi saja. Pun di langit tak mana ke, bayangkan Allah akan pelihara kita. Jadi kita berdoa kepada Allah. Itu yang pertama. Okey, ni tajuk minggu lepas. Ulang kaji larangan mewasiatkan harta lebih daripada sepertiga. Tajuk kita minggu lepas ni kita ulang kaji sikit. Sebab apa tak boleh kita wasiat lebih 1/3. Dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, yang berkata, aku bertanya kepada Rasulullah SAW, wahai Rasulullah, wahai kekasih Allah, bolehkah aku mewasiatkan seluruh hartaku? Sa'ad bin Abi Waqqas ni orang kaya kan. Dia kata, boleh tak aku nak wakaf harta aku ni semua sekali? Buat tu wasiat, bagi semua sekali. Rasulullah SAW menjawab, tidak boleh. Tak boleh. Aku bertanya lagi, separuh. Kalau semua tak boleh, aku nak bagi sebahagian, separuh. Rasulullah SAW menjawab juga, tak boleh juga. Aku bertanya lagi, 1/3. Rasulullah SAW menjawab, 1/3 boleh. 1/3 itu pun banyak. Nampak tuan? Kalau nak bagi harta kita, kalau kita duit banyak sebagainya, berapa juta yang kita ada, 5 juta ke 10 juta ke, paling maksimum bagi pun 1/3. Kalau 10 juta, 3 juta lebih sikit tu untuk bagi wasiat. Buat sekolah ke, buat rumah anak yatim ke, buat apa-apa ke, itu. Tapi lagi 2/3 tu, dia ada hak-hak dah. Anak berapa bahagian, isteri berapa bahagian, ayah, mak sebagainya, dia ada kira-kira dia. Semua tu ada hak-hak dia. Jadi 1/3 boleh, tu pun banyak. Kemudian engkau tinggalkan ahli warismu dalam keadaan berkecukupan, cukup. Lebih baik daripada engkau tinggalkan dalam keadaan berkurangan, sehingga terpaksa menadah tangan meminta-minta pada orang lain. Weh, ni anak siapa ni? Bukan orang kaya tu lah. Orang kaya tu lah, ayah dia wakaf habis semua, seluruh harta dia. Yang mereka ni ada tak? Tak ada. Makan pagi, makan pagi, minta kurang dah. Tak betul kan? Asalnya kaya dia apa? Tapi tak, kerana jahilnya, tak ikut agama, dia wasiat habis terus harta tadi. Tak boleh kan? Sebab apa? Dia ada hak-hak tadi. Kaya lagu mana pun 1/3 saja yang boleh diwasiatkan. 2/3 lagi dia ada hak-hak untuk si waris-waris, untuk apa tu bahagian-bahagian mereka. Hadis Bukhari dan Muslim. Okey, tapi yang kedua tuan, pengikis iman, keimanan. Kita beriman tadi, tapi apakah benda yang menyebabkan kikis hilang iman kita ni tuan? Pengikis keimanan. Iman adalah amalan hati, amalan lisan, dan amalan segenap anggota badan. Okey, iman ni apa dia? Benda yang kita beriman. Beriman macam mana? Hati kita beriman kan? Cuma lafaz kita, anggota kita, kenapa terjemah dengan solat, beriman pada Allah, dengan sedekah kan, benda sebenarnya, lisan, zikir, kita beriman. Contoh, di semua ni dia main peranan 3 dalam 1, iaitu apa? Hati, lisan dan badan. Anggota badan akan bertambah dengan ketaatan kepada Allah dan akan berkurang dengan kemaksiatan padanya. Iman ni macam mana? Lagi banyak kita beribadah, lagi kuat iman kita. Cuma ada kadang-kadang ni dia main time balok liat, time malas, time alik ni, kita buat maksiat. Jadi time tu apa? Time tu dah berkurangan iman kita. Ada time yazid tinggi, dan ada yang time menurun tuan. Jadi itu iman. Ada hari naik, ada hari turun. Jadi tuan,
kita kena istiqamah tuan. Maintain iman kita ni sentiasa istiqamah, maintain. Kalau boleh tuan, dia jaranglah jumpa duduk naik. Dekat main nanti akan jatuh, naik balik jatuh. Cuma nak maintain tu bagi sekata lah. Jangan sampai hari ni tu dia buat macam-macam. Puasa hari ni, apa tu sedekah, lepas tu buat tahajud, buat witir. Seminggu tu. Main minggu depan tu dia solat subuh pun dah. Kan? Mayang pun dah. Puasa pun yang wajib tak buat. Dia main malas sibuk. Tak betul. Dia mesti istiqamah, maintain sederhana. Ya buat, malas pun dah, rajin sangat pun dah, istiqamah. So tu Nabi kata, benda sunnah ni berterusan. Dia buat berterusan. Maintain. Itu tuan. Jadi semua tu balik pada diri kita balik. Padanya. Berikut adalah 8 hal yang dapat mengikis habis keimanan seorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Okey, apa benda 8 ni menyebabkan kita hilang, kurang ataupun makan iman kita ni? Pertama adalah kebodohan. Pertama bodoh tuan. Jahil tuan. Kejahilan ni menyebabkan iman kita berkurangan. Kebodohan adalah pangkal dari keburukan yang menjadi penyebab utama berkurangnya iman. Sebab apa? Tak ada ilmu. Dia tak tahu buat apa. Jadi dia tak ada beribadah, tak ni. Jadi buat ikut dan dia. Dia mesti belajar, mesti berilmu. Berilmu, beriman dan beramal. Itu kunci dia. Kena berilmu dulu. Dah berilmu, dah tahu semua, kena beriman. Beriman ni kita belajar tu. Dah tahu pula, dah buat dah. Kita kena beramal, istiqamah yang amalan yang kita buat tu. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala pernah berkata, tidak ada musibah yang lebih besar daripada musibah berupa kebodohan. Jadi musibah paling buruk ni apa? Kebodohan. Bila bodoh tuan, kita tak boleh jaga diri kita. Orang boleh bohong kita, masyarakat kita ni sebagainya. Dunia pun tak selamat, akhirat lagi-lagilah tak selamat. Kita bijak tuan, dunia dan akhirat. Kebodohan. Yang kedua, riya. Riya pun penyebab iman ini berkurangan. Dia adalah pintu syaitan dalam merusak amal ibadah seseorang. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, sesungguhnya orang-orang munafik itu hendak menipu Allah, tetapi Allah lah yang membalas tipuan mereka. Apabila mereka berdiri untuk salat, mereka melakukannya dengan malas. Nampak orang munafik ni dia tipu Allah tuan. Dia buat rajin main ke masjid, siang dia main, nampak sebab apa? Ramai orang nampak, dia buat main masjid. Zuhur, asar, maghrib gagah lagi lah. Maghrib subuh hari apa? Hari Isyak tak ada. Tu zaman Nabi dulu ni. Dia buat tipu tuan. Depan Allah tuan dia tipu tuan. Kita boleh tipu Allah tuan. Manusia mungkin boleh kita tipu. Tapi Allah tak boleh tuan. Mereka malas tuan. Mereka melakukannya dengan malas. Mereka bermaksud riya hanya untuk dilihat di depan manusia. Dan mereka tidak mengingat Allah kecuali hanya sedikit. Jadi riak apa? Nak riak ke orang, aku ni bagus, aku ni beriman, aku ni soleh, untuk manusia riak. Tapi di sisi Allah tak laku sekupang pun, tak diterima pun amalan kita orang yang buat riak ni. Yang ketiga, berburuk sangka. Buruk sangka pun penyebab iman kita kurang. Itu benar kan buruk sangka ni? Enggak. Buruk sangka juga merupakan perbuatan sia-sia yang hanya akan menimbulkan dosa bagi pelakunya. Salah seorang ulama yang bernama Bakar bin Abdullah Al-Muzani rahimahullahu ta'ala, beliau pernah berkata, jauhilah perkataan atau prasangka yang jika engkau benar, engkau tidak akan mendapatkan pahala. Akan tetapi jika engkau salah, engkau akan mendapatkan dosa. Nampak prasangka ni. Jadi prasangka orang, dia main ni, saja main masjid ke, nak buat kata dia ni soleh. Nampak kita mengata orang pula. Mungkin betul dia ni memang saja main tu nak tunjuk orang. Kalau betul tuan, pahala tak dapat pun bagi kita mengata orang. Kalau kita salah pula, lah rupanya silap. Dia memang nak main semayang lah. Kan kita pula yang mengatakan sebenarnya dosa pula boleh tuan. Jadi kena berhati-hati dengan prasangka buruk ni. Akan mendapatkan dosa. Perkataan itu adalah buruk sangka atau su'uzan terhadap sesama. Su'uzan ni sangka buruk pada orang. Husnuzan ni kata apa? Bersangka baik tuan. Jadi pengakhiran husnul khatimah. Itu husnul khatimah, pengakhiran mati yang baik. Su'uzan, husnul khatimah, semua ni ada benda kaitan tuan. Bersama. Yang keempat, lisan yang tidak terjaga. Rasulullah SAW pernah bersabda yang artinya, barang siapa yang memberikan jaminan kepadaku untuk menjaga apa yang ada di antara dua janggutnya, yaitu mulut. Nampak Nabi kata, siapa boleh jamin jaga antara dua janggut ni, janggut bawah, mulut ni janggut atas. Ni misal mungkin, misal janggut, dua-dua janggut ni tengah ni mulut mungkin. Nabi kata apa? Barang siapa yang memberikan jaminan
kepada aku untuk menjaga apa yang ada di antara dua janggut. Tak sebut ada janggut kita ni janggut bawah, ni misai, tapi nampak kata dua-dua ni janggut. Tengah-tengah ni mulut. Jaga mulut ni. Siapa boleh garanti jaga mulut ni? Iaitu mulut dan apa yang ada di antara kedua kakinya, iaitu kemaluan, maka aku akan menjamin baginya pasti mendapatkan surga. Nampak? Boleh jaga mulut, jaga kemaluan kita, Allah akan bagi masuk syurga pasti, kan? Bukan senang, kan? Mulut ni, mulut tu yang paling besar sekali nak jaga. Mengata ke orang, celupak kita, kerana sembang-sembang tak tahu kita cerdik orang, tak sengaja sebenarnya, terasa hati kawan. Bahaya, kan, dengan mulut ni. Imam, salah pergaulan. Kuat dan lemahnya iman seseorang sangat bergantung pada siapa yang menjadi sahabat karibnya. Iman kita ni bergantung besar, kan, dengan siapa kita bergaul. Kalau kita kawan-kawan beriman, insyaAllah kita pun beriman. Kalau kawan orang yang tak beriman, takut-takut kita yang beriman awal tu, kalau lekeh-lekeh, kita ikut mereka pula. Hancur iman kita, bahkan kita pergi kepada mereka pula. Rasulullah SAW bersabda yang artinya, agama dan akhlak seseorang bergantung kepada agama dan akhlak sahabat karibnya. Maka lihatlah siapa yang akan kalian jadikan sebagai sahabat karib. Nampak? Kita ni cerminan, kan? Siapa dia ni? Baguslah dia ni, kawan dengan tu, kawan dengan ni. Sebab apa? Kenal. Kawan anak siapa dia ni, kawan dengan tu, kawan dengan ni. Sebab apa? Kenal. Ada akhlak mereka. Tapi dia ni haru dah. Dengan kita kan jahat pun, tapi kawan kita tu duk mencuri, duk menyamun, duk kacau sana kacau sini, kita pergi kawan dengan dia, kan? Kita bertumpang tempiah. Dan kita tak buat pun. Tapi tuan, tempiah tu bahaya, tuan. Daripada kita duk jaga solat 5 waktu ni, kawan dengan orang tak semayang, kita dengan kita pun tak semayang, tuan. Kalau kita ni tak semayang, tuan, kawan dengan orang semayang, jom semayang tu. Malu Allah juga ni. 5 orang kalau kita semayang, kita nak kereta sekali, takkan tak terus semayang sama. Nampak teruk sangat. Kadang-kadang dia berlaku semayang, boleh juga 5 waktu, 3 waktu, lama-lama dia dirah, contoh. Jadi kalau kita kawan tak semayang, nak semayang aja, nanti saya semayang. Hang ni alim sangat, tapi tengok bola ni, tapi tengok ni. Asal gila kita semayang, jamak lah, jamak bedok, kan? Jamak tak payah, kan? Kacau, kan? Jadi kita ni tengok siapa kawan kita. Keenam, mata yang berkhianat. Okey, mata yang berkhianat. Punca juga iman kita. Mata yang khianat merupakan panah iblis yang berbisa. Ia adalah otak dari segala bencana yang menimpa manusia. Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis qudsi yang artinya, sesungguhnya pandangan mata adalah panah iblis yang beracun. Barang siapa yang menjaganya dengan tidak memandang yang haram karena takut kepadaku. Nampak? Mata ni pandangan, panahan iblis syaitan. Apa-apa mula bermata. Dengan mata tu dia main ke hati, dia main semua habis. Kejam, tuan. Sebab tu mata kena berhati-hati, jaga pandangan kita. Karena takut kepadaku, maka aku akan menggantinya dengan iman yang manisnya bisa dirasakan di dalam hati. Itu kelazatan iman ni beza. Orang lazat iman ni, dia akan rasa kemanisan iman bila apa? Dia beramal, dia akan main rasa kemanisan iman. Memegang atau menyentuh wanita yang bukan mahram. Allah mengharamkan semua sebab yang menjerumuskan manusia ke dalam perbuatan zina. Salah satu di antaranya adalah memegang atau menyentuh wanita yang bukan mahram. Jadi kita mungkin tak sentuh, tak pegang, tapi bergaul ni pun sama jugalah. Kena ada batas-batas dia, kena berhati-hati. Sebab apa? Kena ada dia punya adab dan juga dia punya jarak dan sebagainya. Allah SAW bersabda yang artinya, salah seorang di antara kalian ditusuk di kepalanya dengan jarum besi lebih baik daripada harus memegang atau menyentuh wanita yang tidak halal baginya. Nampak? Kalau kita pegang wanita tak sengaja saja pegang ke apa, nampak? Lebih baik kita ambil paku, ambil besi, pergi tujuh kepala kita ni, biar darah, biar luka. Lebih baik daripada kita pegang wanita yang tidak halal baginya. Sama lah kita pun, pergi salam ikut dan raya ke siapa, semua kita salam. Jangan, tuan. Sebab apa? Dia ada kiraan dia. Siapa yang boleh kita salam, siapa yang tak boleh kita salam. Berhati-hati. Ni dah kita balus semua kita salam. Sebab ni pun termasuk dalam larangan hadis Tabrani, tuan. Halal baginya. Kedelapan, makan dan minum dengan tangan kiri. Allah melarang keras makan dan minum dengan menggunakan tangan kiri, karena itu adalah kebiasaan syaitan, musuh yang nyata bagi manusia. Kalau dengan makan pun dengan kiri, tuan, benda lain lagi lah. Boleh nilai seseorang tu, duk makan dengan kiri, benda lain lagi tak clear.
Sebab makan pun dia boleh makan kanan kiri, benda-benda lain lebih-lebih lagi lah. Jadi kena berhati-hati. Jadi semua ni kena balik pada sunnah yang sahih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, janganlah kalian makan dengan tangan kiri karena syaitan makan dengan tangan kiri. Kalau kita buat aku tu, kita bertumpang syaitan sama, tuan. Jadi hindarlah kita. Jadi apa yang Nabi bawa ni, tiru satu-satu. Benda-benda ni benda-benda kecil, dia penghakis iman kita, tuan. Okey, tajuk kita hari ni kita sentuh balik. Saya ulang kaji sikit lah. Apa itu wasiat ni? Kita ulang kaji sikit. Pengertian wasiat. Wasiat ni berasal dari saya menyambungkan. Apa nak sambung apa ni? Jadi orang yang berwasiat adalah orang yang menyambungkan apa yang telah ditetapkan pada waktu hidupnya sampai dengan sesudah wafatnya. Dia nak sambung. Bila dia nak mati nanti, benda tu dia nak bagi kat siapa, nak tulis kepada siapa. Contohnya wasiat ni. Jadi benda awal tu milik dia, harta dia. Dia nak bagi tu nak kesinambungan tu, siapa dia nak bagi waris, siapa dia nak channelkan sebagainya. Adapun menurut istilah syar'i ialah seseorang memberi barang ataupun piutang, hutang pun ia juga, kan, atau sesuatu yang bermanfaat dengan catatan bahawa pemberian termasuk akan menjadi hak milik si penerima wasiat setelah meninggalnya si pemberi wasiat. Jadi dia tu milik dia, harta tu bila dia mati nanti, dia pindah milik tu pergi kepada orang lain. Siapa dia ada wasiat tu, sekolah ke, anak yatim ke, apa ke, orang ke, sebagainya ke, itu cerita dia. Itu yang pertama. Yang kedua, tuan-tuan, hukum wasiat ni. Macam mana hukum wasiat? Wasiat wajib atas orang yang memiliki harta yang harus diwasiatkan. Allah SWT berfirman, diwajibkan atas kamu apabila seseorang di antara kamu kedatangan tanda-tanda nak main maut, nak mati tu, nak main ajal, jika ia meninggalkan harta yang banyak, berwasiat untuk ibu bapa dan karib kerabatnya, kaum kerabatnya adalah secara makruf. Ini adalah kewajipan atas orang-orang yang bertakwa. Surah Al-Baqarah ayat 18. Jom kita bincang sekali lagi. Dalil ni Allah Akbar, kita boleh wasiat kepada mak ayah. Jadi saja ayat ni rupanya dinasahkan, dimansuhkan. Jadi sebab apa? Sebab mak ayah ni, isteri ke anak ke, dia ada kiraan-kiraan dia dah. Kita bincang sekali apakah dalil yang cerita dalam bab ni. Okey, yang kedua, dari Abdullah bin Umar radhiyallahu bahawa Rasulullah SAW bersabda, orang Muslim yang memiliki harta yang akan diwasiatkan tidak berhak tidur 2 malam melainkan wasiatnya sudah ditulis di sisinya. Kalau betul dia ni ada harta, dia nak wasiat, jangan tidur, kan. Tulis dulu apa nak wasiat ni. Takut-takut kita meninggal dulu, pergi dulu. Takut ada apa-apa nak tanya, kita wasiat tu bertulis, kan. Muttafaqun alaih. Itu Fathul Bari, Muslim dan sebagainya, Ibnu Majah, Tirmizi dan An-Nasa'i. Okey, kadar berapakah kiraan banyaknya harta yang dianjurkan untuk diwaris ni? Wasiat berapa ni? Waris berapa, kan? Dari Sa'ad bin Abi Waqqas, tajuk yang dibaca tadi ni, iaitu dia berkata, Nabi SAW pernah datang menjengukku waktu di Mekah. Sa'ad bin Abi Waqqas ni mai jumpa Nabi di Mekah, dan saya tidak suka meninggal dunia di daerah yang saya pernah hijrah darinya. Sabda beliau, mudah-mudahan Allah melimpahkan rahmatnya untuk Ibnu Afra. Sa'ad jawab, ya Rasulullah SAW, bolehkah saya mewasiatkan seluruh harta kekayaan aku? Wahai Rasulullah, aku nak wasiat seluruh harta aku ni. Kita baca tadi ni. Nabi kata apa? Tidak boleh. Tanya saya lagi, separuh. Jawab beliau, tidak juga. Saya bertanya lagi, sepertiga. Dia jawab, sepertiga, dan itu sudah banyak. Sepertiga boleh, tapi itu pun sudah banyak. Kita baca, sesungguhnya engkau meninggalkan ahli warismu dalam keadaan mampu, itu jauh lebih baik daripada engkau meninggalkan mereka dalam keadaan miskin sehingga meminta-minta kepada orang lain. Sesungguhnya betapapun kecilnya belanja yang kau nafkahkan, maka sesungguhnya itu adalah sedekah. Sampai pun sepotong makanan yang kau suapkan ke mulut isterimu, itu adalah sedekah. Dan mudah-mudahan Allah mengangkat darjatmu sehingga orang-orang Muslim mendapat banyak manfaat daripadamu, dan orang lain kaum musyrikin tertimpa bahaya. Rupanya tuan-tuan, kita ni bagi suami, contohnya kita kahwin, ada isteri, ada anak, yang kita nak bagi makan anak isteri kita, tuan, tu memang kewajipan kita, nafkah kita. Tapi di samping nafkah tu, Allah tukar benda itu dengan sedekah, tuan.
Mungkin kita gaji 1,000-1,500, cukup bayar bil kereta, bil rumah apa semua kan. Nak bagi duit lain kat ni derma apa, tak ada lagi kita. Lepas aja makan anak isteri ni. Rupanya tuan, dengan bagi makan anak isteri ni, itu pun dah dikira sedekah tuan. Walaupun kita tak bagi kat masjid pun, tak bagi kat siapa-siapa pun, itu pun dah dikira sedekah tuan. Betapa sayangnya Allah pada kita. Di samping kita bagi nafkah tu, memang tanggungjawab kita. Allah tukar tadi, iaitu apa dia? Sesungguhnya betapa kecilnya benda yang engkau nafkahkan, maka sesungguhnya itu sedekah. Sampai sepotong makanan yang kau suapkan ke mulut isterimu, itu pun sedekah kan. Bayangkan, ini banyaknya Allah sayang kita, Allah tukarkan dengan pahala. Sedangkan pada waktu itu dia hanya memiliki seorang puteri. Dia ada seorang puteri. Kaya-kaya Sa'd bin Waqqas ni, dia ada anak perempuan. Kita ni kalau ada harta ni, ada anak lelaki, dia besar sikit lah, kiraan dia waris dia kuat sikit. Tapi dia ada anak perempuan tuan. Muttafaqun alaih, Fathul Bari. Okey, tapi lagi tuan, tiada wasiat bagi ahli waris. Tajuk kita ni, tiada wasiat bagi ahli waris. Siapa ahli waris ni? Dari Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu tuan tu, yang menyatakan, saya pernah mendengar Rasulullah SAW menegaskan dalam khutbahnya pada waktu Haji Wada, sesungguhnya Allah benar-benar telah memberi setiap orang yang mempunyai hak akan haknya. Setiap orang ni ada hak dia masing-masing. Oleh kerana itu, tak ada wasiat bagi ahli waris. Ahli waris tak ada wasiat. Jadi kalau dia ada duit, harta sebenarnya 1/3 tadi dia nak wasiat, dia boleh. Tapi bukan wasiat dekat anak dia juga. Ni aku wasiat kat anak aku ni kan, sekian. Apa dia lain kan. Hibah kita bagi hadiah. Contoh, sebelum kita meninggal, kita bagi kereta ni Bang Long, kereta ni Bang Cik, rumah kedai tu Bang Ngah, rumah ni apa tu tanah hujung ni, ni kita bagi siap awal-awal tu, apa tu, hibah kan. Bila habis nanti meninggal nanti, lebih ada harta yang lain pula tu, itu baru dikira faraid pula. Itu cerita lain pula. Yang ni tak, dia wasiat ni dia lain, hibah lain, wasiat lain, faraid pula dia lain pula. 3 benda yang berbeza-beza. Faraid ni apa dia? Allah yang bagi tetap dah. Meninggal saja ayah, meninggal saja mak, macam mana pecahan? Anak lelaki berapa? 2 bahagian, perempuan 1 bahagian. Mak dapat berapa per berapa, ayah dapat berapa, sebagainya. Adik-beradik lain berapa pula. Dia ada kiraan. Itu Allah tetap, itu faraid. Wasiat ni apa dia? Harta kita sebelum mati, kita dah bagi dah 1/3 tu dekat siapa-siapa. Lebihan 2/3 tu, itu baru difaraidkan kepada ahli waris tadi. Faham tak? Okey, kita pergi kan. Okey, hadis bab di atas memasukkan, menghapuskan hukum ayat wasiat, iaitu firman Allah, diwajibkan atas kamu kerana seorang di antara kamu kedatangan tanda-tanda maut, mati tadi, jika ia meninggalkan harta yang banyak, berwasiat untuk ibu bapa dan kaum kerabatnya secara makruf. Ini adalah kewajipan atas orang-orang yang bertakwa. Al-Baqarah 180. Memang ada ayat ni cerita awal. Harta tadi boleh kita wasiat pada mak ayah. Bila cek-cek balik, ada dalil lain pula, dia turun selepas tu, dia memasukkan benda yang awal. Apa dia tuan? Abdullah bin Abbas radhiyallahu berkata, dahulu harta menjadi hak anak dan wasiat bagi kedua orang tua. Dia sebut tadi, Allah pun beritahu tadi, harta ni jadi hak anak. Ayah meninggal, mak meninggal, harta semua dapat kat anak. Dan wasiat pula tu bagi orang tua. Lalu Allah menghapuskan apa saja yang dia kenaki. Allah menetapkan bahagian lelaki 2 kali lipat bahagian perempuan daripada perempuan. 2 dapat bagi lelaki, perempuan 1/2. Satu dia punya pecahan dia tu. Kemudian dia lagi sini, dan menetapkan keduanya dan kedua orang tuanya, ayah dan ibu, masing-masing 1/6. Yang tadi lah 1/3 wasiat, 2/3 tadi. 2/3 tadi kena pecah. Anak lelaki 2 bahagian, anak perempuan 1 bahagian. Kalau dia ada ayah pula, ada mak pula, masing-masing pecah pula 1/6, 1/6. Allah menetapkan bagi isteri, ada isteri pula, kata yang tadi mati ayah, suami tadi, dia ada isteri 1/8 kan, ataupun 1/4. Dia ada pecahan dia pula. Dan bagi suami pula setengah. Yang meninggal tu isteri, suami dapat setengah, ataupun 1/4.
hadis Bukhari. Hadis cerita waktu faraid ni berluas. Kalau tuan-tuan nak belajar, nak tahu betul bagi mahir betul, boleh tanya matan imam kita tuan ni, Ustaz Yasmin. Dia tu bagian faraid. Dan dia pun bakal rujuk untuk kita punya untuk jadi mufti kita bahagian pusaka ni tuan. Itu dia punya bidang dia. Hadis Bukhari tuan. Okey, ini merupakan penegasan dari habrul ummah bahawa ayat wasiat telah dimasukkan, dihapuskan. Hukumnya dengan hadis marfu' tadi. Di atas sebagaimana ditetapkan dalam ilmu hadis dan ilmu usul fiqh. Demikianlah ditegaskan juga oleh Hafiz Ibn Hajar dalam Fathul Bari. Kerana tidak mungkin hal tersebut ditetapkan kecuali berdasarkan nas. Wallahu a'lam. Nampak tadi cerita dia kan, mak ayah tak boleh diwariskan. Dia mesti dibagikan dengan faraid tadi. Itu benar tadi kita tengok 1/6. Okey, tidak boleh menggabungkan antara wasiat dan warisan. Wasiat satu, waris yang mana faraid tadi. Kerana Allah telah memberikan masing-masing orang apa yang menjadi haknya. Setiap orang ada hak-hak dia. Anak sulung, laki macam mana, perempuan macam mana pula sebagainya. Semua tu dia ada. Ahli ilmu berbeza pendapat tentang wasiat bagi ahli waris apabila diizinkan oleh ahli waris lainnya. Boleh tak kita nak wasiat ni, ahli waris lain setuju, tak bagi juga dekat dia ni, setuju semua. Ulama berbeza pendapat. Ada yang kata tak boleh, ada yang kata boleh. Sebab apa? Sebagai ulama berpendapat hal itu batil, tak boleh, tak sah. Dan kebanyakan ulama pula kata sah. Ada dua pandangan. Mereka berdalilkan dengan hadis yang tidak sahih. Di antaranya adalah hadis Abdullah bin Abbas yang marfu' berbunyi, tidak boleh diberikan wasiat kepada ahli waris kecuali para ahli waris lainnya bersetuju. Ni umur pusaka ni. Kalau ikut umur pusaka ni kena faraid. Sebab dengan harta nilai tu, umur pusaka ni tanah saja 80,000. Rumah sekali 150,000 semua. Ada berapa orang? 3, 5 dia beradik, berapa lelaki, berapa perempuan. Contoh, dia kena faraid tadi nilai ni. Kalau hang nak rumah ni, hang kena bayar kat adik-beradik hang ni berapa. Contoh. Tapi bila main ni, dia ni ada bongsu. Kami semua duduk Kuala Lumpur ni. Kami duduk rumah pun hari raya nak main rumah ni dah rumah pusaka. Kita bagi dekat adik kami ni bongsu. Setuju semua. Boleh tak? Tu orang bincang ni. Kalau ikut tak boleh. Sebab apa? Dia ada hak-hak masing-masing. Dia kena bayar balik. Tapi tak, kami setuju kami bagi kat dia. Dia pun jaga mak ayah sakit demam, kami duduk ke Kuala Lumpur contohnya, Johor sebenarnya, dia bagilah kat dia, semua setuju. Jadi itu ulama kata boleh bila setuju. Tapi hadis ni dia tak sahih tuan, dia dhaif. Tapi masih boleh digunakan pakai. Kalau semua setuju, ya. Tapi kalau seorang tak setuju, jadi dia payah cerita tu, dia ke mahkamah, dia tak urus apa, tak selesai, dia kena mahkamah pula putih tuan. Dhaif Al-Bahiki ni status dia. Okey, maka tetaplah hadis tersebut sebagaimana makna zahirnya, iaitu tidak ada waris bagi ahli waris. Waris wasiat ni tak ada untuk ahli waris. Wasiat lain bagi kaum miskin ke, buat masjid ke, buat sekolah ke, buat apa, tahfiz ke apa. Contoh, habis 1/3 tu ada 2/3, hak tu yang akan jadi hak masing-masing. Tu. Jadi masing-masing ada hak. Barang siapa yang mensyaratkan persetujuan ahli waris, maka syarat tersebut batil, tak sah. Kerana syarat tersebut tidak ada dalam kitabullah. Aku tak habaq lagu tu. Sebagaimana yang telah kami jelaskan dalam kitab Al-Sulh tadi, perdamaian. Bab larangan mengajukan syarat-syarat yang tidak ada dalam kitabullah. Jadi sebab tu kita rujuk balik qala Allah qala Rasul. Itu cerita dia tuan-tuan. Wallahu alam. Sikit lagi. Okey, mukadimah yang ditulis dalam wasiat. Macam mana orang tulis wasiat ni tuan-tuan? Contohlah. Dari Anas radhiyallahu anhu, ia berkata, adalah mereka para sahabat biasa menulis di awal wasiat. Apa dia tulis tuan? Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih yang Maha Penyayang. Bismillahirrahmanirrahim. Itu sunnahnya tuan. Sebab Nabi pun kalau tulis surat pun Bismillahirrahmanirrahim. Ya wahai kerajaan Rom, sebagainya. Dia tulis tuan. Bismillahirrahmanirrahim tu dia berteliti tuan buat. Kita pun boleh Bismillahirrahmanirrahim tulis. Ini adalah wasiat fulan bin fulan yang bersaksi bahawa tiada ilah yang patut diibadahi kecuali Allah semata yang tidak bersekutu baginya, dan bahawa Nabi Muhammad adalah hamba dan utusannya.
dan bahawa hari kiamat pasti akan datang dan tidak diragukan sekalipun, dan bahawa Allah akan membangkitkan segenap penghuni alam kubur, dan simpulan mewasiatkan kepada seluruh ahli keluarga yang ditinggalkan mati agar bertakwa kepada Allah, mengadakan islah sesama mereka. Nampak tuan? Dia bukan tinggal bukan kena tinggal harta saja. Wasiat ni tuan dia habaq, wahai ahli keluarga, jadi bertakwalah kepada Allah. Itu wasiat yang betul tuan. Bertakwalah kepada Allah, mengadakan islah sesama mereka, dan patuh kepada Allah dan Rasulnya. Jika memang mereka orang yang beriman, dan ia berwasiat kepada mereka sebagaimana wasiat yang Ibrahim sampaikan kepada anak cucunya dan Yakub, wahai nanda, sesungguhnya Allah tidak memilih agama Islam untuk kalian. Kerana itu janganlah sekali meninggal kecuali kalian dalam keadaan Islam. Nampak tuan? Allah beritahu Allah telah memilih agama Islam ni untuk kalian. Jadi kita kena jangan meninggal kecuali dalam beragama Islam. Ni sahih tuan. Nampak? Ni yang bagus wasiat. Ni dok kita wasiat, tanah Selong sana, ni rumah kedai tu ni, bagus betul lah tanah tu, tinggal. Tapi sepatutnya jaga iman tu, bertakwa kepada Allah. Bila baca kan, clear kan. Beriman kita, anak kita ni, isteri kita ni, waris kita ni, hang usah betul-betul cari rezeki Allah di muka bumi ni dengan bersungguh-sungguh. Tapi jangan tinggal pula perintah Allah, jaga solat 5 waktu. Itu wasiat yang betul kan. Harta ni boleh ada, boleh tak ada. Dengan ilmu, dengan iman ni, bila pergi mana-mana pun dia mencari, dia tak beban, dia usaha rajin tuan. Sebab apa tuan? Itu ciri orang berjaya di dunia dan akhirat. Nampak tuan? Itu yang sepatutnya kita buat. Kita boleh buat wasiat kepada kita. Boleh wasiat-wasiat, bukan harta apa pun. Tu ni tadi ni, nilai tadi. Hanya itu dia, jangan sekutu pada Allah. Iaitu bertakwa kepada Allah. Nampak tuan? Jaga hubungan ahli keluarga sebagainya. Nampak? Itu wasiat yang baik tuan. Okey. Bila wasiat menjadi hak milik penuh, bila kita wasiat ni jadi harta kita semua ni, apa tuan-tuan? Wasiat tidak akan menjadi hak milik penuh bagi si penerima wasiat kecuali setelah meninggalnya si pemberi wasiat, si mati tadi, dia dah bayar hutang dia. Ni aku nak bagi wasiat kat ni 3 juta ringgit. Cek balik lepas dia meninggal tu, dia hutang tu 3 juta semua. Tuan, tak boleh kata apa, bayar hutang tak cukup kan. Kacau kan. Jadi cerita dia, wasiat dia mesti dah clear hutang-hutang, lebihan barulah dibagi pada 1/3 tadi wasiat. Kemudian waris-waris pula berapa sebagainya itu. Sebab apa? Manakala seluruh harta peninggalannya habis yang dibayar kepada hutang-hutang, maka si penerima wasiat tidak mendapat apa-apa pun. Tiba harta tu bayar hutang ni tak ada apa pun, tinggal sekupang pun. Jadi tak ada wasiat untuk kita, tak ada wasiat untuk orang tu. Sebab apa? Harta tadi negatif. Kalau harta tu banyak tak apa, boleh kita wasiat. Tapi tak, dia wasiat kemas harta banyak, cek balik hutang pun banyak pada harta. Kacau tuan. Daripada Ali radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW biasa membayar hutang sebelum dipenuhi wasiatnya. Nabi ni apa dia? Dia akan bayar hutang dulu, baru dia akan wasiat. Dan kalian sering membaca ayat-ayat tentang wasiat. Pembahagian-pembahagian tersebut di atas sudah dipenuhi wasiat dan ia buat atau sesudah dibayar hutang. An-Nisa ayat 11. Dia cerita tuan, kita kena bayar hutang dulu. Sama juga, nak sedekah ke nak bayar hutang? Kena bayar hutang dulu baru sedekah. Ui bagus dia ni, sedekah berapa? 5,000. Dia share. Ambil gambar perempuan. Hutang aku RM10 tak bayar. Kacau tuan. Jadi hutang bayar dulu, barulah nak sedekah ke apa ke. Tidak. Bak sedekah hebat tak sangka. Tapi hutang tu dia tak bayar tuan. Itu kena berhati. Kita nak sedekah orang betul, bagus. Tapi bayar hutang dulu, baru kita sedekah. Sebab kita pun tak lepas lagi. Sedekah pun nama dia lebihan harta, baru kita bayar sedekah, bayar zakat sebagainya. Kalau kita pun tak ada duit sebagainya, jangan kita bagi sedekah. Contohlah dulu bayar hutang dulu. Itu cerita dia. Okey, tapi kita sikit lagi. Peringatan last sekali tuan. Mengingati majoriti masyarakat zaman sekarang amat tertarik pada perbuatan bid'ah dalam agama mereka, terutamanya hal-hal bertalian dengan jenazah. Maka menjadi suatu kewajipan atas orang Muslim berwasiat agar dipersiapkan dan dikebumikan sesuai tuntunan sunnah.
Tuan, rupanya tuan, kita banyak tuan, kita tak pernah berkemah. Sebab apa? Dalam firman Allah ni, hai orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarannya adalah manusia dan batu. Penjaganya mereka-mereka yang kasar, yang keras, yang tidak mendurhakai Allah, tak ada apa yang diperintahkannya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. At-Tahrim ayat 6. Oleh kerana itu, adalah para sahabat Rasulullah mewasiatkan masalah itu. Dalam hal itu banyak sekali asar cerita sahabat-sahabat ni, yang di antaranya dikata apa? Dari Amir bin Sa'ad bin Abi Waqqas, bahawa bapaknya iaitu Sa'ad bin Abi Waqqas pada waktu sakit menyebabkan kematiannya, sebelum mati itu dia kata apa? Galilah yang lahat untukku, nanti gali yang lahat untuk aku, dan tegaklah bata untukku sebagaimana yang pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW. Perisa kembali Aqamul Janaiz Syekh Albani. Nampak tu kan? Dia pesan ni, nak mati aku nanti, apa korek liang nanti, buat elok-elok, kemudian kabuhlah petanda ni macam mana Nabi buat. Sunnah Nabi. Tu nampak dia pesan tu kan. Sebab apa? Zaman kita pula ni, bila buat mati nanti, kubur nanti, dia buh bata, dia buh jubin, dia buh tai, dia buh binaan, tanam ni, dia buh tulis pula macam-macam sebagainya. Sebab apa? Ada larangan. Nabi kata jangan buat binaan di atas kubur. Sebab kubur ni ratakan, kalau ada pun biar ada tanah naik sikit saja. Sebagai buh tanda tu pun, sunnah tu pun ya boleh buh tanda. Cuma nak tulis tak tulis tu boleh tulis kadar untuk kita nak kenal nama si mati sebagainya, kau waris tak kenal nanti. Itu saja. Ni tak tulis pula sebagainya, ayat panjang ke apa ke sebagainya. Bukan, tak apa nak kena tulis. Sebab apa? Kubur ini tak ada binaan-binaan. Sebab apa? Nabi larang binaan di atas kubur ni kan. Lepas tu dia pesan nanti, gali yang lahat untuk aku, tegaklah batu ni macam mana Nabi buat tu, ikut sunnah Nabi. Itu wasiat lah, tu pun salah satu wasiat yang boleh kita buat. Orang-orang seperti dekat ni, tuan nak tanya apa-apa tuan tentang tajuk wasiat kita ni? Ada 10 minit lagi tuan, dan berkaitan dengan wasiat ni, kalau ada boleh tuan tanya. Ada tuan? Ya. Ya. Macam mana? Perkuburan, kubur. Ya. Okey. Okey. Batu nisan lah. Ya, ya. Ya, ya. Baik, macam mana? Boleh tak boleh? Okey, terima kasih soalan apa tu cikgu tu. Jadi saya bagi azan dulu. Saya kena buat nanti soalan tu berkaitan dengan kubur apa pertunisan ni. Azan dulu.